Corona 7. It says that jika dua objek setiap satu berjisim 2. Jadi M1 2 kg 2 kali 10 kuasa 2, M2 pun 2 kali 10 kuasa 2. Menghasilkan daya graviti 3.7 kali 10 kuasa negatif 6. Jadi F telah diberikan 3.7 kali 10 kuasa negatif 6. Apakah jarak antara kedua-dua mereka? That means we are looking for R. So katakan R adalah D. Ini maklumat-maklumat yang diberikan. So ganti dalam formula, cari jawapan dia. Let's try. Ganti dalam formula dan dapatkan jawapan. Always tuliskan formula. To be more presentable, lebih jawapan yang meyakinkan. So tuliskan formula, buat penggantian. Jangan terus ganti nombor sahaja without formula. Alright? So write the formula first. Then substitute the information. So jisim mereka dua-dualah sama. 2 kali 10 kuasa 2, 2 kali 10 kuasa 2. R adalah D. Okay. So you should get answer. Dan ini adalah F. Formula dulu. Then saya ganti nilai. Tempat F saya ganti 3.7, 10 kuasa negatif 6. Capital G diberikan. Kalau tak ada boleh rujuk soalan yang sebelum ni ya. 6.67 kali 10 kuasa negatif 11. Itu nilai yang malar, pemalar, ketetapan. M1 dengan M2 lah sama. 2 kali 10 kuasa 2, 2 kali 10 kuasa 2. Bahagikan dengan D kuasa 2. Right, so find the value of D lah sekarang. So saya boleh tukar-tukar kedudukan mereka, seringkaskan dulu, tukar kedudukan, cari D. Next. You support D kuasa 2 ke atas, it will become 3.7 times 10 power negative 6 kalikan dengan D kuasa 2. Sama dengan yang sebelah atas ini semua kita selesaikan dia. 6.67 times 10 power negative 11 darab dengan 2 times 10 power of 2 dan darab dengan 2 kali 10 kuasa 2. Semua ni dapat 2.668 times 10 power negative 6. Next, pindah 3.7 kali 10 kuasa negatif 6 ke sebelah kanan. Bila pindah, jadi macam ni. Okey, kalau boleh selesaikan dulu. Selesaikan dulu dua-dua nombor ni, kemudian baru pindah kuasa 2. Bila pindah kuasa 2, jadi punca kuasa 2 0.7211. Ingat ya, penyelesaian dekat bahagian atas juga dapat 0.7211. So, ini punca kuasa 2 nilai ini, baru dapat jawapan 0.85 meter. Who got the answer? Got, sir. Okay, good. So, ini soalan ke-7. Copy down. So make sure kita ganti slowly. Write the formula. Get the information, write the formula, substitute. Bila kita cari maklumat dia tadi ya, we know what we are going to look for. Oh, I'm looking for D. So formula ganti, kemudian baru pindah. Jangan pula pindahkan formula. Oh, you nak cari R. So bawa R atas GM1, M2 bagi F. Ubah soal formula baru ganti. Don't want. Ganti kemudian pindah. Senang sikit. Ini soalan bagi test power 7. Now, can I move next question? Alright, next question. Gravitational attractive force. Ini ada banyak pecahan-pecahan dia. Ini macam apa yang kita buat tadi, kesan perubahan daya graviti bila jisim berubah, bila jarak berubah. We are going to do it here. Daya tarikan graviti dua jasad masing-masing yang mana berjisim MA dan MB terpisah sejauh H ialah F. Oh, jadi MA, MB, jarak mereka H kecil. Bila jaraknya H, dia kata daya tarikannya ialah F. Apakah kesan ke atas daya graviti tersebut? Bila hanya MA bertambah 2 kali ganda. MA, katakan MA, MB ni ya, M dengan M. Jadi sekarang dia jadi 2M, ni akan jadi M. Kekal M. So itu gambaran dia.
So jadi M saya akan senaraikan dulu. Let MA adalah M dan MB adalah M juga. M kecil, M kecil. Dan jarak pemisahnya H. So dia kata daya tarikan adalah F. Saya kena bentukkan formula dulu. So mengikut formula, F sama dengan GMM over R kuasa 2 tu, bila saya gantikan dia, G kekal G, M adalah MA adalah M, MB pun M, R saya H. Bila kuasa 2 jadi H kuasa 2. Kalau saya ada GMM over H kuasa 2, saya berikan simbol F. Sebab itu yang dinyatakan dalam soalan ke atas ini. F. Itu F kalau kena ada bentuk ni. Sekarang saya ubah G-same. Yang pertama, objek A itu bertambah 2 kali. Jadi, when MA atau bila MA sama dengan 2M. Tapi MB, G-same objek B masih sama. Dan R tak berubah juga. Hanya G-same saja bertambah 2 kali ganda. Dia kata dalam soalan. Hanya G-same saja. So, jadi kita ganti formula. Bila ganti formula, tempat M yang MA tu dia letak 2M. MB masih lagi M. Jarak masih lagi H kuasa 2. So 2 ni kita pindah ke hadapan. Bila kita pindah ke hadapan, ianya akan menjadi F1 sama dengan 2 kali G M M bahagi H kuasa 2. Tapi tadi kita sudah buat G M M H kuasa 2 ini adalah F. Bermaksud ini adalah 2F. Oh, bila salah satu objek itu jisimnya bertambah 2 kali ganda, maka daya tarikan graviti pun akan berganda. 2F. Soalan macam ni mungkin dia kata dalam peperiksaan. Sebab ada A, B, C, D. So kalau jisim satu objek jadi 2M, apa berlaku? Kalau dua-dua objek jisim bertambah, apa berlaku? Daya tarikan graviti. So you must know. Kita sudah lihat sebelum ini. How it's been done. So ini adalah jalan kerja lengkap bagi yang A. Hanya jisim objek pertama sahaja mengganda. Become double. 2M. So you must know berganda maksudnya apa? Menjadi 3 kali ganda. 3 kali ganda pun 3M. Kalau 2 kali ganda, 2M. Siapa yang berganda? Dua-dua berganda ke atau salah satu daripadanya? We must understand the question. So untuk memahami soalan, kalau dah faham, you will be able to write the information. Kalau tak faham, susah sikit. Ini jawapan lengkap bahagian A. Now B. Dia kata MA dan MB masing-masing bertambah 2 kali ganda. Jadi jarak masih sama. Jarak dia tak sebut apa-apa. Jadi masih sama. MA, MB jisim sudah bertambah. Jadi kalau asalnya MM, now jadi 2M. Apakah perubahan dalam daya dia? Write down of information. Bila jisim pertama 2M. Jisim kedua pun 2M. Dan jarak pemisahan mereka H. Okay, jarak pemisahan mereka H. So what we must do? Write the formula. Tuliskan formula tersebut. Dan formula tu ganti. MA 2M. MB 2M. Sebab dua-dua bertambah. Soalan pertama hanya A saja mengganda. Nabi dua-dua mengganda. Bagi H kuasa. So what we must do next? Ambil 2 ni darab dengan 2 ini jadi 4. Dah jadi 4. 4G M M bahagi H kuasa 2. Kalau you ada G M M bahagi H kuasa 2, dia keseluruhannya saya boleh gantikan dengan huruf F. So what will happen? You akan jadi 4G M M bahagi H kuasa 2. Bila 4G M M bagi H kuasa 2, akhirnya akan menjadi 4F. Oh, jadi jarak sama tapi jisim bertambah 2 kali ganda. Maka daya tarikan antara mereka akan menjadi 4 kali lebih kuat. Lagi kuat daya tarikan mereka. Jadi kalau dua objek yang besar menghampiri satu sama lain, daya tarikannya lebih kuat antara satu sama lain.
Contoh kalau ada what we call meteor. Okay? So di ruang angkasa bergerak menghampiri bumi. Kalau dia lagi besar saiz meteor tersebut, lagi kuat daya tarikannya ke arah bumi. Kalau kecil saja, so sukarlah. Sebab tu bila kita lihat sometimes, what we call all these rocks outside in the outer space yang masuk ditarik ke dia kata bergerak ke arah bumi macam tu. Sometimes dalam pergerakan ini kalau kita lihat pernah kita dengar something so called shooting stars. Apa tu shooting stars? Shooting stars sebenarnya ialah batuan-batuan meteor macam ni ditarik masuk ke dalam bumi. Bila ditarik masuk ke dalam bumi, ianya dua objek berbeza sedang bergerak ke dalam, maka dia akan ditarik dengan sangat laju. Ada pecutan. Pecutan akan menariknya ke arah pusat bumi. Bila dia bergerak ke arah pusat bumi, dia mengalami geseran dengan udara. Bila mengalami geseran dengan udara, ianya akan mula terbakar. That's what we'll see as a shooting star. Sebenarnya dia adalah meteor yang ditarik ke arah pusat bumi akibat daya tarikan geseran, dia akan terbakar. So jawapan bagi soalan ini adalah 4F. Now, C. Apakah jarak? Jarak diseparuhkan. Jisim kekal sama, jarak diseparuhkan. Okey, ganti formula, cari jawapan dia dulu sebelum saya tunjukkan jawapan lengkap. All try now. Okay, langkah pertama, get all the information first, seperti biasa. Lepas tu, tuliskan formula. Beranikan diri untuk cuba. Don't always copy dan jawapan. Cuba buat. Salah, baru kita banding. Oh, mana salah? Then you know where you made a mistake. So, MA sudah ada. MB pun sudah ada. Nilai R sudah ada juga. Then, saya gantikan dalam formula. So, tuliskan formula, gantikan dalam formula. So, 1/2H kuasa 2. So, apa perlu kita buat dari langkah ini? Tengah tu kita kuasa 2 kan dulu. So, you square the half first. So, you akan dapat 1/4. Bila dalam satu pecahan, dalam pembawa dia ada pecahan lagi, kita boleh songsangkan pecahan. 4 boleh naik ke atas. 4, 1/4 tu kita naik, 1 biarkan, 4 kita pindah ke atas. Bila kita pindahkan 4 ke atas, dia jadi macam ni. 4G M bagi H kuasa 2. So mula-mula sebelum kita buat jawapan A tu, kita dah buat GMM bagi H kuasa 2 keseluruhannya diwakili dengan apa? Capital F. Itu daya tarikan graviti. Yang asal lah. Kalau MM jarak H, that's what you get. But dalam situasi ini, 4 kali. So final answer will be 4F. 4F. Okay, ini jawapan kalau C. Jarak H diseparuhkan. Nah, kalau next question kita lihat. Okay. Dah this one? Check. Sudah ke belum? Yes, sir, done. Dah. Okay. The next question kalau kita lihat jika kedua-dua jisim dan jarak digandakan. So MA jadi 2M, MB jadi 2M. Yang H jadi digandakan bukan H kuasa 2, 2H. 2H tu kena letak dalam kuasa 2 nanti. Okay, cuba buat bahagian ni. Get the information first. MA 2M, MB 2M, R adalah 2H. Okay, tiga-tiga information sudah ada. Kita nak tentukan F. Tuliskan formula. Buat penggantian dalam formula. Buka kurungan mana yang sepatutnya, ringkaskan mana yang sepatutnya.
Then kita bandingkan. Ingat, jisim ditambah, jarak pun ditambah. Jisim ditambah, jarak pun ditambah. What will be the situation? Sir, I got 2F. 2F. Anybody else got any other answer? Sanjana dapat 2F. Anyone else? Mana yang lain? Alamak. Ganti. Anyone else want to try? Sir, I got F. You got 1 now. Okay. Kaikian, what you got? 1 now or 2? Okay, let's check. 4G, M, 4H kuasa 2. Atas ada 4, bawah pun ada 4. Kita boleh batalkan kedua-duanya. Bila kita batalkan kedua-duanya, 4 cancel. Tinggal G, M bagi H kuasa 2. So, G, M bagi H kuasa 2, ini yang tinggal. So, G, M, H kuasa 2 tadi, mewakili F. Jawapan akhir 1F. So, kita kena kuasa 2, yang atas 2 dengan 2 kita darabkan. 2 tu kena kuasa 2. 4 kita batalkan. Substitute. Buka kurungan mana yang sepatutnya. Kalau ada dah ringkas. Always careful. Kalau ada nombor di atas dengan di bawah, biasanya akan diselesaikan. Let's go!